والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وانصرنا الفهم النبي وألهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekali. Dan bersabda ia sallallahu alaihi wasallam bahawa suatu kewajiban dibentuk dengan dia akan wajib Allah Taala. Dan bersabda ia sallallahu alaihi wasallam bahawa sedekah itu dituntut dengan dia akan wajah Allah Taala dan hadiah itu dituntut dengan dia akan wajah Rasulullah dan menunaikan hajat. Di dalam hadis ini menunjuk bahawasanya berbeza di antara sedekah dan hadiah. Sedekah dan hadiah dan satu laginya hibah, dia ada makna yang dekat-dekat nak sama, tetapi bukan sama betul-betul. Dia sedekah, hadiah, apa dia satu lagi? Sedekah, hadiah, apa? Hibah. Sedekah, hadiah, hibah, dia ada makna yang berdekatan, lebih kurang. Semuanya tiga perkara itu masuk di dalam kata atiyah, makna memberi. Kita beri benda kepada orang tu, dia katakan atiyah. Maka benda yang kita beri kepada yang lain tu, ada kala masuk di dalam sedekah dipanggil kata sedekah, ada kala dipanggil kata hadiah, ada kala dipanggil apa dia? Hibah satu lagi. Semua dikatakan memberi barang ke orang. Dan dia semuanya bukan sekadar tiga perkara itu. Masalah amalan infak ini. Dia ada sedekah, ada hadiah, ada hibah, ada wasiat, ada wakaf. Itu masuk dalam kata beri barang kepada orang lain juga. Maksudlah kata memberi benda kepada yang lain. Kalau kita wakaf pun kita beri benda kita kepada yang lain juga. Kalau kita wasiat, itu pun maknanya kita beri benda kita kepada yang lain juga. Tapi atas cara yang tertentu. Wakaf ada cara tertentu. Wasiat ada cara yang tertentu. Ada syarat dia, ada rukun dia. Apa dia, wasiat tu ada syarat dia, ada rukun dia. Wakaf pun ada syarat dia, ada rukun dia. Kemudian kalau sebut kata hadiah, hibah, dia ada hibah dipakai mana sedekah pun ada, hibah dipakai mana hadiah pun ada juga. Tetapi ada sebut dalam kitab fiqh bahwasanya hibah itu masuk dalam bagai muamalat. Sebab setengah daripada hibah tu dia ada syarat, ada rukun dia. Ada syarat, ada rukun dia. Maka tinggal ada di sini kita nak akan sebut bahwasanya perbezaan di antara hadiah dan sedekah. Jadi sedekah itu ialah kita beri benda kepada orang yang kepada yang lain dengan tidak ada balasan. Dia kalau nak cakap tentang benda ni tu dia banyak. Kita ni kalau beri barang kita kepada yang lain, kalau ambil balasan, ambil gantian, itu jadi jual.
itu jadi jual. Kalau kita beri barang kita kepada yang lain tetapi kita ambil balasan, ambil gantian, maka itu jadi jual beli. Jadi jual beli. Walaupun dia guna dengan lafaz sedekah sekalipun, dia guna lafaz heboh sekalipun. Contohnya kita katanya, aku heboh akan dikau akan kereta ini dengan harga 2,000. Yang numpung aku terima, maka jadi jual beli. Sebab kalau heboh itu dia tidak ada balasan, tidak ada bayaran, tidak ada ganti mengganti. Jadi maknanya kalau kita beri barang ke orang itu dengan tidak ada balasan, maka jadilah sedekah, jadilah hadiah, jadilah hibah. Dikarenaki balasan tu maknanya bayaran duit ke masalan, begitu. Tetapi kalau balas budi itu tak masuk. Kalau balas budi contohnya orang tu dia sedekah kitab kepada kita, kita sedekah kain kepada dia, itu balas budi, itu tak masuk dalam jual beli. Tetapi dia nak, tapi kalau guna lafaz heboh, guna lafaz heboh, menggunakan lafaz akad, maka jadi jual beli. Sekiranya kalau ada balasan. Nya begitu. Jadi dia masalah heboh sedekah hadiah ni dia beza dengan jual belinya ialah ada balasan ke iwad ke tidak ada iwad. Dia sama juga sewa dengan beri pinjam. Sewa dengan beri pinjam, maknanya kalau barang kita, benda kita, kita bagi orang guna dengan secara percuma, maka adalah pinjam. Kalau barang kita, kita bagi orang guna dengan secara bayaran, dengan secara ada balasan, maka itu dikatakan sewa. Dia lebih kurang itulah masalah heboh dan jual beli. Kalau kita kata tadi apa dia? Beza di antara sewa dengan pinjam ialah kalau benda kita beri guna, bukan beri benda tu, beri guna saja. Benda kita beri guna kepada yang lain dengan secara percuma, tidak ada balasan, tidak ada bayaran, maka adalah pinjam. Benda kita bagi orang lain guna dengan secara ada bayaran, ada balasan, adalah sewa. Barang kita beri milik kepada yang lain dengan ada balasan, maka adalah jual beli. Barang kita kalau kita bagi kepada yang lain dengan tidak ada bayaran, dengan tidak ada balasan, maka ada kalanya masuk dalam sedekah, ada kalanya dipanggil hadiah, ada kalanya dipanggil hibah. Begitu. Maka perbezaan di antara sedekah dengan hadiah itu ialah sedekah itu kita beri barang kepada yang lain dengan tidak ada balasan, dengan tidak ada bayaran, dengan secara percuma, semata-mata kerana Allah Ta'ala, tidak kerana lain. Kerana semata-mata kerana Allah Ta'ala, maka itu jadinya sedekah. Benda yang kita beri kepada yang lain, kita beri itu ingat katanya nak jadi qurbah kepada Allah, nak takarrub, nak ibadat kepada Allah, maka itu semata-mata kerana Allah, maka itu adalah jadi sedekah. Lepas tu nak ada sambilan gitu, kita terasa kesian belas kepada dia, kemasalan kepada orang yang kita bagi kepada dia, maka itu dikatakan sedekah. Berasa kesian belah kepada dia, kita bagi kepada dia kerana Allah, maka itu dikatakan sedekah. Tetapi kalau kita beri barang ke orang, itu dengan qasadnya nak memelihara ke dia, artinya dengan sebab kita kasih kepada dia, kita suka kepada dia, atau dengan sebab dia ada beri barang kepada kita, kita pun balas budi kepada dia, kita beri juga barang kita kepada dia, maka itu dikatakan hadiah. Sebab tu datang dalam hadis katanya tahadu tahabbu. Tahadu tahabbu. Hadiah menghadiah oleh kamu. Kita hadiah ke dia, dia hadiah kepada kita. Tentu sama sekali timbul akan sifat kasih sayang antara kita dengan dia. Dia bagi kepada kita, esok kita bagi kepada dia pula, hadiah menghadiah. Maka akan timbul sifat kasih sayang di antara kita dengan dia.
Jadi maknanya apa sebut hadis di situ, ini nak menunjuk katanya Nabi kata tahadu, hendak hadiah mahadiah. Kita hadiah ke dia, dia hadiah kepada kita. Tahabbu, nasihat berkasih sayang oleh kamu. Jadi timbullah sifat kasih sayang. Itu menunjuk katanya hadiah itu untuk nak berkasih sayang. Kita beri kepada dia tu kerana kita rasa kasih kepada dia, rasa suka kepada dia. Artinya kita nak memelia kepada dia, kita nak menghormat kepada dia, atau kita nak balas budi kepada dia, dia banyak duk tolong kita, kita pun beri kepada dia. Maka itu dia katakan hadiah. Maka dengan sebab hadiah itu ada mengandungi makna memelia. Hadiah itu dengan sebab dia tu ada mengandungi makna memelia, ada makna kasih sayang, ada makna membalas budi. Maka dengan sebab itulah Nabi dan keluarga dia, ahli bait, boleh makan, boleh ambil benda hadiah. Boleh ambil hadiah. Tetapi sedekah tu, walaupun sedekah yang wajib ialah zakat, walaupun sedekah yang sunat, maka keluarga Nabi tidak dapat. Sebab asalnya ia sedekah tu atas jalan kerana Allah, lagi pulanya penting dianya untuk nak membantu. Begitu. Maka dia haram di atas Nabi dan segala keluarganya, Ahlul Bait. Begitulah. InsyaAllah kalau soalan tadi tu boleh tanya selepas pada saya berdoa. Sebab tak sempat nak baca. Maka daripada di situlah katanya, dan sabda Nabi dan sabda ia sallallahu alaihi wasallam bahawa sedekah itu dituntut dengan dia akan wajah Allah. Maknanya kita sedekah ini dengan semata-mata kerana Allah Ta'ala, untuk nak dapat pahala daripada, untuk dapat balasan baik daripada Allah Ta'ala, tidak ke mana-mana. Dan hadiah itu dituntut dengan dia, dituntut mana dibuat dengan dia akan wajah Rasulullah. Mana kita nak mendekati kita kepada Rasulullah, kita berhadiah kepada dia, jangan kita sedekah kepada dia. Dan menunaikan hajat, untuk nak tunaikan hajat Nabi, kita beri pada Nabi, Nabi guna benda itu nak tunaikan hajat mana-mana, boleh lah. Jadi maknanya di sini daripada yang kata tadilah, berbeza di antara sedekah dan hadiah. Jadi maknanya dia punca sebab sebab bagi Nabi sebeda begini tu, cerita dianya sebagaimana sebut di dalam Nasa'i, Sunan Nasa'i kalau tak salahnya, dia ada satu rombongan daripada orang kabilah Sakib. Ada satu rombongan datang daripada kabilah Sakib, datang bertemu dengan Nabi SAW. Ketika dia datang tu, dia ada bawa barang juga untuk nak bagi kepada Nabi. Dia ada bawa barang-barang dia, benda-benda dia untuk nak bagi kepada Nabi SAW. Maka apabila dia nak bagi kepada Nabi itu, Nabi tanya dia, benda ini sedekah ke hadiah? Benda yang kamu nak bagi kepada aku ini, benda ini hadiah ke sedekah? Maka jawab mereka katanya, apabila Nabi tanya begitu, Nabi pun jawab, kalau sedekah tak boleh bagi kepada saya, dengan sebab sedekah ni dibagi kerana Allah. Jadi mana Nabi tak ada hak nak boleh, tak ada hak nak dapat, tak ada hak nak ambil, tak boleh nak ambil. Tetapi kalau benda itu kena atas benda hadiah, maka hadiah tu boleh diberi kepada Nabi untuk nak mendekati, untuk menserenakkan Nabi, untuk nak menghormatkan Nabi, untuk menunjuk kasih sayang kepada Nabi, untuk nak melia kepada Nabi. Itu mana dituntut dengan dia akan wajah Rasulullah. Mana kalau hadiah tu, mana kita nak memelia kepada Nabi, kita hadiah kepada dia. Kita kasih kepada Nabi, kita hadiah kepada dia. Kita nak membesarkan dia, kita nak bantu dia untuk menunaikan hajat dia, kita hadiahlah kepada dia. Sebab tu Nabi katanya begitu. Kalau sedekah ditutup dengan dia akan wajah Allah, Nabi tak boleh nak ambil, tak boleh nak terima. Kalau hadiah boleh nak terima, sebab tujuan hadiahnya boleh membantukan Nabi, boleh guna untuk memuliakan Nabi. Jadi habis di situ. Jadi kalau orang tanyanya, sedekah itu kerana Allah Ta'ala untuk nak dapat pahala. Hadiah tu maknanya bukan kerana Allah betul-betul, bukan kerana
nak memelihara kepada orang yang kita hadiah itu, artinya untuk nak menimbulkan kasih sayang kita kepada dia kepada kita. Gitu. Maka adakah dapat pahala? Memanglah dapat pahala. Tapi pahala sedekah, cara sedekah hadiah tu dapat pahala atas nama kita melihara. Jadi boleh pahala hadiah tu, boleh pahala bukan pahala sedekah lah. Tapi boleh pahala dengan sebab kita memelihara kepada dia. Kita beri hadiah kepada dia, maknanya kita memelihara kepada dia. Dapat pahala atas nama memelihara, dapat pahala kita atas nama kita kasih kepada dia. Sebab kasih kepada saudara yang Islam tu adalah disuruh oleh Allah Ta'ala. Maka apa tu, kalau benda-benda yang itu jadi sedekah jariah tak jariah, itu kita tengoklah. Kalau kita hadiah kitab kepada dia atau kain baju kepada dia untuk dia pakai kemasalan, untuk buat sembahyang, dia hadiah kitab untuk dia buat belajar, untuk dia merajaah, maka jadi jariahnya begitu. Tapi kalau hadiah makanan tu dia tak akan jadi jariah. Tu tengoklah pula di situ. Sedekah pun begitu juga. Kalau sedekah benda yang berkekalan, maka jadi apa dia? Jadi jariah tak jadi jariah, tu tengoklah di situ. Begitulah. Adapun perkataan infak tu mana setiap pembelanjaan kerana Allah dipanggilkan infak. Al-infaq fi sabilillah, setiap pembelanjaan pada jalan Allah kerana taat kepada Allah dipanggilkan infak kesemuanya. Maknanya infak tu dia berpusing daripada masuk dalam sedekah juga, masuk hadiah juga, masuk hebah, masuk wakaf kesemuanya. Itu masuk bagai infak kesemuanya. Sebab setiap belanjaan yang kerana Allah pada jalanan Allah, maka dikatakan infak kesemuanya. Begitulah. Dengan secara lebih kurangnya. Dan bersabda Nabi SAW, berpagi-pagi olehmu dengan sedekah, maka bahwasanya bala itu tiada melangkah ia akan dia. Melangkah. Sabda Nabi SAW, berpagi-pagi olehmu dengan sedekah. Dikatakan berpagi-pagi itu bukan katanya mesti nak sedekah afdal waktu pagi, bukan maksudnya begitu. Jadi sedekahlah waktu mana-mana, melainkan pada 10 akhir lebih afdal daripada yang lain pada 10 akhir, dalam Ramadan lebih afdal daripada lain pada bulan Ramadan. Itu tengoklah sebagaimana kita maklum. Tetapi maksud dengan berpagi di sini maknanya hendak kita bersegera kepada sedekah. Sebab apa? Sebab perbuatan kalau kita buat waktu pagi menunjuk kata kita bersegera. Selepas pada solat subuh tu kita dah buat. Menunjuk katanya kita bersegera. Tapi maksud di mana, makanya begitulah maksudnya berpagi oleh kamu dengan sedekah. Maknanya nak bagi tanya kita bersegera kepada sedekah. Kalau ada nak sedekah, kita terus bersedekah. Jangan tangguh nanti dulu, tunggu dulu. Tu bukan begitulah. Itu maksud dengan kata berpagi-pagi. Jadi kalau ada cadangan nak sedekah, teruslah kita sedekah. Jangan tunggu-tunggu lagi. Itu maksud katanya berpagi-pagi olehmu dengan sedekah. Bersegera kita kepada sedekah. Kenapa begitu? Lagi pulanya munasabah kalau nak kata waktu pagi pun boleh jugalah. Dengan sebab dia pagi permulaan siang, hanya begitu. Bahwasanya sedekah itu, maka bahwasanya kerana bahwasanya sedekah itu bala, kerana bahwasanya tak raja, bala itu tiada melangkah ia bala akan dia akan sedekah. Jadi maknanya kita sedekah, maknanya sedekah itu sebagai pagar yang menepihkan bala daripada kita. Sebab ada apa dia, as-sadaqatu tadfa'ul bala. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menegahkan akan bala. Jadi sekiranya kalau orang tu suka bersedekah, maka bala tu akan kurang daripada dia, artinya tak kena bala. Dengan kerana ni lah, kalau ada sebut oleh Ibn Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Sabib, Al-Wabilus Sabib minal kalimit tayyib, karangan bagi Ibn Qayyim
dalam kitab nama Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Tayyib. Dia katanya dia katanya sedekah ini ada memberi kesan yang sangat ajib. Dia katanya ada pada sedekah ini ada memberi kesan ada memberi kesan yang sangat ajib, yang diajibkan. Apa kesan daripada sedekah yang ajib tadi? Ialah sedekah itu boleh menolakkan bala, segala bagai-bagai bala, dan boleh menyembuhkan penyakit. Sekiranya dia katanya mengikut kata Ibn Qayyim tu, dia katanya sedekah boleh menolakkan bala. Jadi kesan daripada sedekah sebagai kesan yang ajibnya ialah menolakkan bala. Menolakkan bala. Menghilangkan bala, menepihkan bala, ataunya mengurangkan bala, meringankan. Kalau nak berat-berat tu, kalau kita banyak sedekah, jadi bala tu jadi ringan. Tidak pun tak datang langsung bala itu. Maka Ibn Qayyim dia katanya, walaupun daripada orang yang jahat, daripada orang zalim, walaupun daripada orang kafir sekalipun. Maknanya sedekah ini kalau orang jahat sekalipun, orang tak sembahyang sekalipun, boleh menolakkan bala juga. Kalau orang yang zalim sekalipun, kalau dia sedekah, maka sedekah itu boleh menolak bala daripada dia. Tapi orang zalim, orang jahat tu, maknanya orang tak berjuru itulah. Orang tak sembahyang, orang tak puasa, orang tak keluar zakat. Tak keluar zakat, tak sedekah. Orang tak pergi haji pada ada wajib. Contohnya, orang menipu orang ke masalah, tapi nak sedekah tu harta yang halal lah. Dia sedekah tu guna duit yang halal lah. Walaupun dia tu orang zalim, dia ganas ke masalah, walaupun dia orang sedekah tu orang kafir sekalipun. Itu mengikut perkataan Ibn Qayyim. Sedekah boleh menolakkan bala, walaupun orang sedekah tu orang kafir sekalipun. Jadi maknanya orang kafir kalau dia suka bersedekah, dia akan selamat daripada bala. Orang jahat, orang mengarut sekalipun, orang zalim sekalipun, tapi kalau dia sedekah dengan rezeki yang halal, yang dengan duit yang halal, dengan rezeki yang halal, maka sedekah itu boleh menolakkan bala daripada dia, walaupun dia orang zalim, walaupun dia orang kafir sekalipun. Itu perkataan Ibn Qayyim. Sebab tu dia katanya benda ini dah maklum bagi orang Islam dulu-dulunya. Maka dalam hujung bahasan dia katanya cubalah. Cubalah. Dia kata jarribu, cubalah. Kalau tak percaya pun cubalah. Dia katanya begitu. Habis di situ. Dan bersabda ia, ya Nabi SAW bermula sedekah itu menegah ia kematian jahat. Dia sebenarnya ni sambung dengan tadi. Inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi. Dia sambung dengan hadis. Tapi musannif asingkan perkataan. Tak salah boleh. Jadi sebuah hadis kita nak bagi dua, nak bagi tiga, ambil maksud satu potongan tu boleh. Nak bilang kata ini sebuah hadis pun tak mengapa, sebab dalam Sahih Bukhari pun hadis yang panjang dia potong-potong munasabah dalam sembahyang, dia masuk dalam bab sembahyang. Ini munasabah dalam bab puasa, dia masukkan potongan dalam bab puasa. Itu tak mengapa. Jadi di sini katanya sedekah itu menegah kematian jahat. Apa maksud dengan kematian jahat? Ini yang masyhur daripada ulama, katanya maksud dengan kematian jahat itu ialah mati dengan sebab tenggelam, mati dengan sebab kemalangan, mati dengan sebab runtuh rumah, artinya mudah cakapnya mati dengan sebab kemalangan lah. Mati dengan sebab kemalangan. Kemalangan mana? Kereta mutu, kemalangan kenderaan, ataunya kemalangan tenggelam di dalam laut sebab tenggelam kapal lautnya, atau mati dengan sebab dia duduk dalam rumah, tiba-tibanya rumah tu runtuh tertindih di atas dia. Maka itulah lebih kurangnya. Dan juga lagi, mati dengan sebab terbakar. Itu mana kematian yang jahat.
kita ada setengah dia katanya pendek, katanya kematian jahat ini yang kita katanya apa dia, mati mengejut. Mati mengejut. Mati mengejut. Kalau katanya sakit selepas tu mati, itu tak mengejut. Sebab keluarga kita dah ada buat kesediaan. Tapi tiba seperti mati dengan sebab kemalangan tu, mati mengejutlah. Jadi maknanya sedekah itu boleh mengelak daripada mati mengejut. Mati kejahatan, mati dalam keadaan jahat. Mati dalam keadaan jahat tu maknanya kita tak naklah begitu. Kalau nak mati kalau sebab sakit ke, boleh tahan juga kan. Mati kat rumah, mati di depan keluarga, kita nak begitulah. Mati dengan sebab kebakaran, dengan sebab tenggelam, dengan sebab apa dia, dengan sebab apa dia, runtuh rumah, dengan sebab kemalangan, dan satu lagi apa dia, mati dengan sebab apa dia panggil apabila seorang tu duduk kat tepi bukit ke masalah, apabila hujan turun tu tanah runtuh, tutup di atas dia, mati terkambus. Dan juga mati apa dia lagi, mati kena makan di binatang, mati sebab makan di harimau, di ular ke masalah, begitulah. Itu mati mengejut. Maka menegah oleh sedekah akan kematian begitu. Maknanya insya-Allah selamat. Tak berlaku. Di atas orang yang suka sedekah, tak berlakulah kematian seperti kata tadi. Nah, semuanya itu kelebihan bagi sedekah. Dia ada doa Nabi itu, kita nanti insyaAllah, kalau tak terlupa insyaAllah minggu depan saya akan datang perkataan Nabi yang minta doa, minta lepas daripada kematian runtuh rumah, tenggelam dan terbakar tu ada. Sebab dalam doa itu yang dimaksud dengan kematian jahat. Maka insyaAllah kita akan nanti minggu depan saya akan bawa, kalau tak terlupanya. Perkataan tu apa dia, doa yang nak lepas daripada apa dia, kejahatan mati, kematian jahat. Sebab Nabi ada berdoa. Dan sebeda ia Nabi SAW, sedekah itu menolakkan bala, sama dengan tadi, dan memanjangkan umur. Jadi sedekah selain daripada fadilah dianya boleh menolakkan bala, dan satu fadilah dia laginya ialah memanjangkan umur. Jadi maknanya dia masalahnya kita bagaimana boleh menambahkan umur sekiranya kita dah maklum katanya umur kita, ajal kita dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia ada begini, setengah perkara tu dia panggil qada mu'allaq. Qada mu'allaq tu maknanya setengah perkara tu Allah Taala menentu sakat ni dulu. Sekiranya kalau dia usaha lagi boleh jadi ditambahkan. Seperti rezeki, kalau katanya banyak silaturahim memurahkan rezeki, bangun pagi, tak tidur pagi, bangun pagi itu memurahkan rezeki, tidur selepas subuh itu mengurangkan rezeki, macam mana begitu. Jadi setengah-setengah perkara itu, setengah-setengah perkara itu Allah Ta'ala letak dulu. Sekiranya kalau dia tidak ada usaha ke mana-mana, maka sakat itulah. Contohnya Allah Ta'ala letak, kata orang ni umur dia 60, letak jadi 60 tu dulu. Kemudian apabila orang itu dia usaha banyakkan sedekah, maka Allah Ta'ala membukakan jadi 61, 62, 63, katanya begitu. Setengah ulama yang hurai begitu, memanjangkan umur. Dengan maknanya qada tu qada mu'allaq, digantungkan, letak dulu 60, kalau dia usaha akan tambah lagi. Usaha benda yang memanjangkan umur akan tambahkan umur dia lagi. Seperti katanya kalau orang tu jatuh sakit, Allah Ta'ala
letak katanya dalam masa 2 bulan dia akan sembuh. Tetapi kalau maka letak kata 2 bulan dulu akan sembuh. Tetapi kalau dia usaha mengubat kemasalan, dengan sebab usaha dia Allah Ta'ala mengurangkan daripada 2 bulan jadi sebulan ke, jadi seminggu ke. Itu contoh katanya qada mu'allaq. Tetapi kata setengah ulama kata umur tak boleh nak memanjang. Kalau sakat mana sakat itulah. Allah Ta'ala menentu sakat mana sakat itulah. Tetapi kalau orang mana siapa-siapa yang Allah Ta'ala kandak sedia kala katanya orang ni umur panjang ketika dia muda itu, ketika dia hidup tu dia akan Allah Ta'ala menggerakkan hati dia kepada sedekah. Jadi maknanya mengikut orang yang kedua, tanda-tanda kata orang yang panjang umur ialah orang suka sedekah. Jadi begitu maknanya apabila dengan sebab Allah Ta'ala memanjangkan umur menentu sedia kala dah, maka Allah Ta'ala menggerakkan hati dia untuk nak bersedekah. Tetapi umur dia dah ditentukan, katanya 90, 100 ke masalah. Dah tentu sakat tu dah. Tapi belum pada niat mati dia banyakkan sedekah. Itulah huraian dia. Jadi maknanya sedekah itu memanjangkan umur. Dan bersabda ia ya Nabi SAW bermula sedekah atas jalannya. Bermula sedekah atas jalannya, dengan mana sedekah kena dengan tepat dia. Kita sedekah kena dengan tepat dia. Tepat maknanya kita beri kepada orang yang sepatut beri itulah. Sedekah di atas jalannya, jalan sedekah. Dengan maknanya kita sedekah pada mana yang sepatut kita sedekah. Tak kira sedekah jariah ke, sedekah tak jariah ke, kita bagi kepada seorang itu sebab sepatut kita bagi pada dia. Kita bagi bantu kepada masjid, kepada surau masalah dengan sebab kita sepatut nak bantu dia. Itu. Sedekah atas jalannya, mana kita sedekah kena dengan tempat dia. Mana sepatut dia sedekah, kita sedekah. Sesuai dengan sedekah, kita sedekah. Begitu. Satu, dan memperbuatkan ma'ruf, mengerjakan amalan ma'ruf. Dan memperbuatkan akan ma'ruf, yakni mengerjakan akan amalan ma'ruf, perbuatan yang ma'ruf. Apa maksud dengan ma'ruf? Ma'ruf ambil pada ma'rifah. Ma'ruf ambil daripada ma'rifah. Ma'rifah asal mana apa? Tahu. Kenal. Ma'rifah macam kata ma'rifatullah. Ma'rifah pada lurahnya asal maknanya, asal lurahnya apa dia? Kenal, tahu. Kemudian apakah ma'ruf di syaraknya? Maknanya ma'ruf tu makna benda yang benda yang kita tahu katanya adalah benda ini benda baik. Benda yang terkenal katanya terkenal, termasyhur katanya benda ini adalah benda yang baik pada syarak. Itu benda ma'ruf. Itulah ada cakap katanya apa dia? Al-amru bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar. Dia Nabi tak katanya al-amru menyuruh dengan taat, an-nahyu 'anil ma'siyah. Dia tak kata begitu. Suruh dengan taat, larang daripada maksiat. Dia tak cakap begitu. Dia katanya al-amru bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar. Sebab ma'ruf maknanya benda yang maklum kata benda itu adalah benda yang baik di sisi syarak. Tak kira lah apa-apa benda sembahyang 5 waktu. Benda yang baik, benda yang kita maklum kata benda itu baik. Tolong menolong, maka apa dia? Kita maklum katanya benda itu adalah benda yang baik. Segala perkara yang maklum daripada agama kata benda itu baik, disukai oleh syarak adalah benda yang ma'ruf. Wajib ke sunat? Tengoklah. Sebab kalau sembahyang sunat pun ma'ruf, sembahyang wajib pun ma'ruf. Tolong menolong, bantu membantu pun ma'ruf juga. Itu membuatkan ma'ruf, membuatkan perkara yang ma'ruf, perkara yang maklum kata benda itu
perkara itu adalah perkara yang baik di sisi syarak. Adapun yang cakap katanya al-amru bil ma'ruf, mana suruh dengan benda yang baik lah. Benda yang maklum kata baik. Lepas tu kata al-munkar, an-nahyu, melarang daripada benda mungkar. Benda mungkar ini benda yang tak disukai. Sebab tu katanya dia panggil mungkar nakir. Mungkar nakir. Malaikat itulah yang soal dalam kubur ni. Mungkar. Mungkar tu dengan sebab rupa dia nya rupa yang sangat huduh. Bagi orang yang deraka lah. Kalau orang yang taat, orang yang soleh, rupa yang elok pula. Tetapi terhadap orang yang ahli maksiat, terhadap orang kafir, rupa dia huduh. Tak terlulus nak tengok. Itu panggil rupa yang mungkar. Dia mungkar ni maknanya benda yang tak disukai. Kalau tengok tak suka nak tengok. Kalau dengar tak suka nak dengar. Sebab tu apa dia dalam ayat katanya inna ankaral aswati la sautul hamir. Inna ankaral aswati, sesungguhnya seengkar-engkar suara ialah suara himar, kaldai. Jadi mana suara yang tak sedap nak dengar, tak suka nak dengar, tak sedap untuk nak dengar, maka ialah suara himar. Jadi maknanya mungkar tu maknanya benda yang kalau nak tengok tak suka nak tengok. Kalau makan benda yang tak suka nak makan. Jadi tak busuk ke, terlalu masin ke, kalau makanan. Kalau suara, makna suara yang tak bukan suara yang sedap. Kalau boleh tak nak dengar. Sebab tu suara himarnya suara yang keji sekali. Itu panggil mungkar pada suara, mungkar pada pandangan. Kalau rupa yang udah, sebab tu malaikat mungkar nakir tu dengan sebab dia datang kepada orang maksiat, orang kafir, rupa matanya biru, masalah mukanya hitam, jadi mana tak terlulus nak tengok. Sebab tu mungkar pada pandangan, mungkar pada dengaran, mungkar pada rasaan, begitu ya. Maka yang maksud kata mungkar di situ al-nahyu anil mungkar, mana mungkar benda yang tak disukai oleh syarak. Memanglah maksiat lah. Memanglah benda maksiat lah. Tetapi nak cakap guna kataan benda yang tak disukai. Sebab perkataan mungkar yang ni benda yang kita tak suka. Kalau tengok tak suka nak tengok. Sebab uduh sangat. Kalau dengar tak sedap nak dengar, tak sanggup nak dengar. Itu panggil benda mungkar. Kalau pandangan, contohnya kita tengok kemalangan yang berlaku di atas jalan-jalan tu, dan apabila kuat kemalangan tu sampai berdarah, sampai hancurnya badan orang yang jatuh kemalangan tu, kita tak luluh nak tengok. Maka itu adalah mungkar pada pandangan. Seperti benda keji-keji, benda luak-luak itu ialah benda mungkar pada pandangan. Sebab itu digunakan mungkar itu benda yang dikeji, yang tak disukai oleh syarak. Syarak bilang kata keji, syarak tak disukai, tak menggalaki. Begitu. Sebab tu guna perkataan al-ma'ruf al-munkar. Kembali kepada cita-kitanya, dan memperbuatkan ma'ruf. Ma'ruf, ingat kata dia, apa dia ma'ruf? Benda yang termaklum, terkena, katanya benda itu adalah benda yang baik pada syarak. Mengerjakan perkara yang ma'ruf. Dan buat baik dan berbuat baik akan dua ibu bapa. Dan berbuat baik kepada akan dua ibu bapa. Tiga perkara ini. Tiga. Satu lagi. Dan menghubungkan rahim, silaturrahim. Menghubungkan rahim. Apa dia? Empat perkara ini. Sedekah kena dengan jalan dia, mengerjakan benda yang baik, dan membuat baik kepada ibu bapa, dan menghubung rahim, silaturrahim. Maka empat perkara ini, faedah dianya, kelebihan dia selain pada dapat pahala daripada Allah Ta'ala, selain pada dapat pahala daripada Allah Ta'ala atas sedekah, kerana kita sedekah Allah Ta'ala dah beri pahala, kita buat benda baik dah dapat pahala, buat baik pada ibu bapa pun dapat pahala sebab adalah benda itu yang wajib. Silaturrahim pun adalah sunat. Pada setengah masalah itu jadi wajib.
maka faedah dia selain pada kita dapat pahala, maka fadilah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang mengerjakan 4 perkara tadi ialah memalingkan celaka itu jadi sa'adah. Memalingkan, mengubah. Memalingkan, yakni mengubahkan akan kecelakaan kepada jadi sa'adah ialah beruntung, bertuah. Asal yang celaka kepada jadi orang yang beruntung, orang yang bertuah. Itulah. Sebab tu kita katanya kalau orang tu masa muda-muda dia tu tak sembahyang, tak puasa, tak apa, tapi dalam keadaan dia tak sembahyang, dia ada bantu, dia ada silaturahim, dia ada buat benda baik, walaupun sembahyang dia tak sembahyang, tapi dia tolong orang, dia sedekah, dia sekasih pada ibu bapaknya, walaupun dia tak sembahyang, tapi hujung jatuh nanti tengok apabila dia umur dah banyak sikit, dia akan kembali kepada taat kepada Allah. Walaupun masa muda dia tak sembahyang, dia tak puasa sekalipun. Tetapi dalam masa muda dalam keadaan dia tak sembahyang, dia tak puasa, dia ada minum arak lagi katanya, dia ada berjudi lagi, tapi sedekah dia buat. Walaupun dia tak sembahyang, buat benda baik dia ada buat. Walaupun dia tak sembahyang, ibu bapa dia patuh sangat, dia kasih sangat. Dia amalkan dengan silaturahim. Kita nanti tengok orang ni walaupun sekarang ni tak sembahyang, tapi nanti tengok apabila dia berumur sikitnya, dia akan kembali kepada sembahyang, kepada puasa dan lain-lain lagi, kepada taat kepada Allah. Dia tetap dalam keadaan begitu. Sebab dia benar-benar ini tu mengubahkan daripada kecelakaan seorang kepada bertuah seorang, kepada beruntung seorang. Dan menambahkan pada umurnya, dan menambahkan pada umur, yakni memanjangkan umur lah. Dan juga dan menahankan masari asu. Masari asu makna sama dengan kematian jahat tadi. Masari asu sama dengan kematian jahat tadi. Maksudnya sama. Itu kelebihan dia. Jadi kebolehannya selain daripada dapat pahalanya, satu boleh ubah daripada asal kecelakaan kepada jadi bertuah. Benda yang tak baik salin jadi baik. Yang jahat salin jadi baik. Itu celaka kepada jadi bertuah. Dan memanjangkan umur dan menahankan, yakni menegahkan akan masari asu, maknanya kematian jahat yang kata tadilah, mati dengan sebab tenggelam, dengan sebab terbakar dan sebagainya. Begitulah kelebihan dianya. Tapi apabila kita nak buat tu, ingat kata semata-mata buat kerana Tuhan suruh. Jangan duk pandang ke benda ini takut tak jadi ikhlas pula. Jangan duk pandang benda ini. Benda ini kalau kita ikhlas, Allah akan dibagi semata-mata dah. Tapi kita buat tu kerana Allah. Macam orang kata baca selawat, baca itu jadi murah rezeki, jadi apa. Kita baca tu jangan pandang kepada ini. Baca ingat kata ini satu zikir. Kita baca lah. Ingat kata ini ada satu selawat, kita selawat lah. Ini ada satu zikir, kita berzikir lah. Ini kita doa, kita berdoa lah. Lepas tu selepas pada tu Tuhan nak bagi tak bagi, itu serah pada dia lah. Kita buat jangan duk pandang benda ni takut tak jadi ikhlas. Dan sebenarnya ya Nabi SAW bermula sedekah atas miskin itu sedekah. Dan ia yakni sedekah atas yang mempunyai rahim itu dua perkara, sedekah dan menghubungkan rahim. Dia rahim tu silaturahim tu menghubungkan kasih sayang. Maknanya orang yang ada perhubungan antara kita dengan dia. Orang yang ada perhubungan kita dengan dia. Kerana sebab waris-waris kita, adik-beradik kita, kaum kerabat kita, sahabat-sahabat kita, itu dikatakan orang yang mempunyai rahim kesemuanya. Sehingga katanya kawan bagi ayah kita pun dikatakan orang yang mempunyai rahim dengan kita. Jadi pak cik tu dia kawan baik dengan ayah kita.
Jadi kita tak nak kenal dia sangat. Kita tak kenal. Masa dia berkawan dengan ayah kita tu, masa kita belum lahir lagi. Masa kita belum lahir lagi, pada masa ayah kita muda-muda ni, dia kawan baik dengan pocik tu. Tiba-tiba ayah kita dah meninggal. Maka sunat bagi kita pergi silaturrahim dengan dia. Sebab dia adalah kawan baik bagi ayah kita. Itu sehingga katanya begitu. Mana orang yang setiap orang yang ada perhubungan dengan kita, walaupun bukan bukan talian nasab sekalipun. Seperti kawan kerabat, duk mengaji bersama dengan dia, kemasalan kawan baik, kawan susah sama dia masa muda-muda dulu. Begitulah. Itu maknanya kita dengan dia tu ada perhubungan rahim. Itu yang maksud katanya yang ampunya rahim. Itu maksud kata orang yang ampunya rahim. Seperti kata tadilah, kita dengan abang kita, dengan adik kita, dengan kakak kita, ada ar-rahim. Lebih laginya dua beradik. Kita dengan bapa saudara kita, selain pada nasab sama, apa dia? Sila ar-rahim tu ada dengan kita, dengan dia. Kita dengan kawan kita pun ada apa dia? Ada ar-rahim juga. Mempunyai rahim juga kita dengan dia. Begitu sehingga katanya kawan bagi ayah kita pun ada mempunyai rahim juga dengan kita. Tengok. Dia katanya, dan bersabda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula sedekah atas miskin. Jadi maknanya kita sedekah kepada orang miskin yang tak kena mengena dengan kita. Yang tidak kena mengena dengan kita, yang tidak berhubung kait, bukan anak buah kita lah, bukan kawan kita, tak kena mengena dengan kita. Maka kita sedekah pada orang miskin yang rupanya begitu, maka kita dapat sedekah saja. Memanglah dah besar dah. Dapat sedekah tu pun memang dah besar dah. Tetapi maknanya kalau kita sedekah kepada seorang miskin, orang fakir miskin, maksudnya tadilah orang yang sepatut kita sedekah. Kita sedekah kepada mereka yang patut sedekah. Tapi orang yang kita bagi kat dia tu, dia tak kena mengena dengan kita. Mana bukan yang mempunyai rahim dengan kita. Bukan kawan kita, bukan adik-beradik kita, bukan waris-waris kita, bukan kerabat kita, bukan anak buah kita, bukan koli kita, bukan toke kita, kita katanya. Bukan kawan bagi ayah kita, kawan bagi mak kita, tak kena mengena dengan kita dengan dia. Bahkan tak pernah kenal dia sekalipun. Tapi kita bagi sedekah kepada dia, maka dapat pahala sedekah sahaja. Tetapi dan ia, yakni sedekah, ia tu siapa? Yakni sedekah atas yang mempunyai rahim. Tetapi kalau kita sedekah kepada orang yang mempunyai rahim kita dengan dia, maka kita akan dapat dua perkara. Kita akan dapat dua perkara. Satunya, dua perkara. Satunya sedekah kita dapat, dan menghubungkan rahim, silaturrahim. Dua perkara yang kita dapat. Ini menunjuk katanya afdal kita bersedekah kepada orang yang rapat dengan kita. Anak buah kita lebih afdal kepada sedekah kepada orang luar. Anak buah kita, kaum kerabat kita, koli kita, khodam kita, anak kita yang tak wajib nafkah, anak kita yang tak wajib nafkah, cucu kita yang tak wajib nafkah. Kalau wajib nafkah memanglah wajib. Kalau anak kita yang tak wajib nafkah, cucu kita yang tak wajib di atas kita nafkah kepada dia. Kalau wajib nafkah bukan sunat lah, wajib nafkah pula. Begitu. Anak cucu kita yang apa dia? Yang kita tak wajib nafkah kepada dia, cucu kita yang kita tak wajib nafkah. Adapun anak saudara tu tak wajib nafkah semata dah. Maka kita sedekah pada ibu bapa, kepada apa dia? Kepada ibu bapa kita kalau kita tak wajib nafkah. Boleh nak bagi atas jalan sedekah, atas jalan hadiah. Kepada anak kita kalau tak wajib nafkah, kita bagi juga pada dia atas jalan sedekah, atas jalan hadiah. Dan kepada bapa saudara kita, anak saudara kita, kawan-kawan kita, semualah yang ada
hubungan rahim kita dengan dia, maka kita akan dapat dua perkara. Lagi pulanya sedekah pada yang ni lebih afdal kepada sedekah kepada orang yang tidak ada silaturahim kita dengan dia. Sebab tu daripada sini ulama kata sedekah kepada keluarga tu, orang yang rapat dengan kita tu lebih afdal daripada sedekah kepada orang luar. Begitulah. Sebab tu di sini dia kata kalau sedekah kepada orang miskin boleh pahala sedekah saja. Yang lain tak dapatlah. Tapi kalau kita sedekah kepada orang yang mempunyai rahim kita dengan dia, kita akan dapat dua perkara. Satunya apa dia? Sedekah. Dan dapat juga hubungkan rahim. Sebab masalah hubungkan rahim tu bukan nanti kita berjumpa dengan dia. Kita sampaikan salam kepada dia adalah hubungkan rahim. Kita kirim barang kat dia pun, kita bagi kiriman kepada dia adalah silaturahim. Itu maknanya silaturahim bukan kita pergi berjumpa dengan dia, bercakap dengan dia, bukan sekadar itu. Kita berjumpa, kita beri salam ke dia, kita bagi benda, kirim benda kepada dia walaupun kita tak sempat nak pergi berjumpa dengan dia. Kita bagi benda kepada dia, bagi duit, bagi apa pada dia, itu dirupakan bagai silaturahim ke semuanya. Sehingga katanya kirim salam pun silaturahim dah. Kirim salam pun adalah silaturahim. Sebab tu mana sedekah maknanya adalah silaturahim. Tapi kalau sedekah pada orang tak kenal, dia tak ada rahim kita dengan dia, dapat sedekah saja. Tapi kalau kita sedekah kepada orang yang kenal dengan kita, ada rahim kita dengan dia, maka dapat dua perkara. Dapat sedekah, dapat pahala fadilah sedekah, dapat fadilah silaturahim. Untunglah. Sekali buat dapat dua perkara. Begitulah. Dan sabda ia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menjerengkahkan orang yang meminta, menjerengkahkan dia oleh malaikat pada hari kiamat. Menjerengkah tu macam mana? Yang dalam surah Wad-Duha apa dia? Wa ammas sa'ila fala tanhar. Itu ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta, orang datang meminta kepada kita, maka jangan kita menjerkahkan, jangan kita halau, jangan kita marah. Maknanya jangan kita buat akan perkara yang merosakkan hati dia. Jangan buat perkara yang menyakiti. Kalau tak nak bagi, cakap elok-elok. Kalau nak bagi, bagilah. Kalau bagi pun jangan bagi dengan secara menyakiti. Kalau nak bagi, tak beri ke tangan. Kita letak jatuh di depan dia, bagi dia kutip. Jangan buat begitu, rupa menghina pun tak boleh juga. Kalau nak bagi dengan secara elok. Kalau tak nak bagi pun cakap elok-elok dengan dia. Jangan kita halau, jangan kita siapa jerkah kepada dia, itu jangan. Itu mana katanya, dan bersabda ya Nabi SAW, barang siapa menjerkahkan orang meminta, kalau orang datang minta sedekah kepada kita, kita jerkah kepada dia, kita cakap tak elok dengan dia, kita kita guna cakapan tak elok dengan dia, kita halau dia, kita melaung daripada dia, sehingga dia tu dapat terasa terhina, dapat penyakiti dengan perbuatan kita kepada dia, maka akan dibalas di akhirat esok dengan mana? Menjerkahkan dia oleh malaikat pada hari kiamat. Itu balas dendaan dia. Berat lagi kena jerkah malaikat yang jerkah. Suara kita manusia jerkah ni tak begitu kuat, tapi jerkah malaikat macam-macam nak keluar api kat mulut lah. Macam guruh tak guruh lah. Begitulah. Jadi takutlah begitu. Sebab tu dalam ayat kata wa ammas sa'ila fala tanhar. Begitulah. Maka kita akhir di situ, insyaAllah kita akan sambung lagi. Katanya, dan sabda ia sallallahu alaihi wasallam, al-birru la yublah, wad-dhanbu la yunsa, wad-dayyanu la yamutu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. الله